Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kita kembali pada hari Isnin ini, hari ke-13 Perintah Kawalan Pergerakan. Bersama kami terus 12 tengah hari ini, Wanita ini bersama saya Farid Ahmad dan juga Fiza Sabjahan. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah. Pastikan anda berada di rumah ketika ini dan mungkin ada juga dalam kalangan kita ini yang masih lagi bekerja, terutama sekali bagi mereka yang bekerja di bidang esensial. Tapi kalau bagi yang lain-lain tu yang tak ada keperluan, pastikan anda berada dan duduk di rumah diam-diam. Okey, baik. Fiza akan kongsikan sedikit statistik ringkas. Tapi ramai yang bertanya saya pada Fiza menjelang hari ke-13, ke-14 ini. Mereka bertanya, adakah kita akan sambung lagi PKP ini ataupun mungkin ia akan ditamatkan dan sebagainya. Ianya semua bergantung kepada bagaimana kita membantu kerajaan membendung gejala ini dan bergantung kepada statistik penurunannya. Dan kita harapkan ia akan menurun bermula dari sekarang sehinggalah mungkin ke penghujung minggu ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau kita lihat tentang PKP ini, ada beberapa daerah yang telah pun dikenakan PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, antaranya di kawasan Batu 21 hingga Batu 24 Sungai Loi di hulu Langat Selangor. Dan PKPD ini juga melibatkan seberamai 3,918 penduduk, merangkumi 700 rumah, termasuk 7 kampung iaitu 2 perkampungan orang asli dan 5 perkampungan orang Melayu. Ini nak terus kita war-warkan kepada anda semua penonton-penonton Wanita hari ini agar terus mendengar arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan pastikan anda duduk di rumah. Duduk dekat rumah diam-diam tu maksudnya ada aktiviti-aktiviti yang boleh anda lakukan bersama dengan seisi keluarga. Tapi Farin, hari ini kami juga nak ucapkan selamat Hari Doktor Sedunia kepada petugas-petugas barisan hadapan, kepada doktor-doktor yang berkhidmat tidak kira di mana anda berada. Terima kasih di atas segala jasa dan juga pengorbanan anda yang terus berkhidmat untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat di Malaysia ini. Kami berada bersamamu, menyokong penuh dan kita harapkan doktor-doktor terus bersemangat dan bermotivasi untuk terus membantu kita semua rakyat Malaysia. Okey, dan kadang-kadang kalau mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita kan dah masuk hari ke-13 ni tak tahu dah apa aktiviti yang nak dilakukan. Ini antara aktiviti menarik yang boleh anda lakukan seisi keluarga dengan menambah pengetahuan melalui pembacaan. Dan kali ini tidak perlu mencari akhbar fizikal kerana anda boleh mendapatkan akhbar digital NSTP secara percuma. Saya ulangi, secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 23 hingga 31 Mac 2020. Dan untuk langganan sila layari www.nstp.com.my/mco. Secara percuma akhbar digital ini. Percuma saja, inilah masanya untuk kita membaca bersama dengan anak-anak kita kan. Kita nak tahu tentang perkembangan terkini dan terbaru. Jangan dengar dan ataupun jangan ikut tentang apa yang di forwardkan secara tular oleh rakan-rakan yang tak tahu sejauh mana kesahihan berita tersebut. Kita ikut daripada sumber yang sahih sahaja. Okey. Kita nak kongsikan juga kepada anda penonton pengalaman sendiri seorang pesakit COVID yang masih lagi berada di hospital ketika ini. Kita bersama dengan Nur Atira Idris di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tira, macam mana hari ini? Alhamdulillah, saya makin sihat hari ini. Alhamdulillah. Okay. Baik, mungkin kalau mendengar suaranya, alhamdulillah sihat. Dan mungkin Atira sendiri boleh kongsikan bersama kami. Ramai lagi yang masih ingin terus tahu pengalaman setiap pesakit COVID yang berbeza-beza. Jadi pengalaman anda sendiri bagaimana dari tempoh anda di kesan mengidap COVID-19 sehingga ke hari ini? Okey, mula-mula saya buat sini sebab arwah ayah saya positif. Tapi dalam tempoh tu memang sepanjang saya dalam tempoh kuarantin tak ada simptom apa-apa. Saya tak ada demam, saya tak ada batuk. Bila hari ke-7 saya masuk dalam ward, baru saya develop demam dengan batuk. Okey. Atira, ini yang kita nak kongsikan dari segi itu simptom-simptom dari segi fizikal, tapi dari segi
dari segi emosi pula apabila Atira terpaksa berpisah dengan keluarga, dengan anak-anak, dan Atira juga bertugas sebagai jururawat. Jadi bagaimana Atira mendapat kekuatan dan juga terus untuk melawan penyakit ini? Mula-mula saya tahu saya positif memang rasa sangat down, sangat sedih. Tapi lama-lama kita fikir balik buat apa kita nak terus sedih, nanti lagi lambat kita nak baik kan. Okey. So saya memang keep positifkan diri saya. Kita fikir anak-anak tengah-tengah kita, so kita kena baik cepat. Dan kawan-kawan saya, ahli keluarga saya yang lain tu bagi support 100% dekat saya untuk cepat baik. Buatkan saya jadi lagi kuatlah untuk bertahan sampai sekarang. Okey. Kalau kita lihat, alhamdulillah hari ini kita ada teknologi kan, di mana kita boleh membuat panggilan telefon, panggilan video dan sebagainya. Mungkin Atira sendiri secara rutin hariannya di kuarantin, berseorangan diri pula tu. Bagaimana anda mungkin menghiburkan diri, mencari semangat dan sebagainya? Saya memang hari-hari akan video call dengan suami dan anak-anak saya, tanya khabar diorang. Lepas tu isi masa lapang kita sebab kita dah kuarantin ni, time ni dah kita nak dekatkan diri, baca Al-Quran semua tu. Lepas tu yang boring ni tengoklah apa-apa yang boleh kita buat. Kita exercise ke dalam buat, tengok movie yang kita suka, anything. Asalkan jangan terlampau stress kat dalam buat tu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Atira kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada petugas-petugas Barisan Hadapan kita, dan maklumlah hari ini juga merupakan Hari Doktor Sedunia. Kalau ada pesanan yang disampaikan kepada penonton rakyat Malaysia, silakan. Saya nak mengucapkan terima kasih sangat dekat online kita yang berjumpa sepanjang COVID-19 ni. Dan ramai juga kawan saya yang dah positif COVID dan dekat diorang juga. So, saya harap rakyat Malaysia kat luar sana ikutlah saranan kerajaan untuk stay dekat rumah sebab barisan pandai ni kita memang tengah struggle sangat sekarang. So, kita just stay at home. Baik. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Atira kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami, dan kami di Wanita hari ini mendoakan kesembuhan dan juga kesejahteraan Atira. Semoga Atira sembuh secepat mungkin dan dapat kembali ke pangkuan keluarga dan juga kembali bekerja seperti biasa, insya-Allah. Baik, terima kasih Atira. Dan pada hari ini topik kita cukup menarik, iaitu bekerja dari rumah atau work from home. Jadi mungkin kita nak menyelami dan mengetahui apa agaknya cabaran mereka untuk bekerja dari rumah ini. Dan mungkin kepada anda semua, seandainya ada pendapat ataupun pengalaman anda sendiri, sila kongsikan di facebook.com/WHI TV3. Betul tu, sebab ada macam-macam pengalaman yang dilalui bagi mereka yang bekerja di rumah. Maklumlah Farin, dalam tempoh PKP ini ada majikan yang memberi cuti, ada majikan yang mana pekerja-pekerjanya harus bekerja dari rumah. Ada orang ada anak tengah buat conference kena riba anak, suami minta air, kena masak dan sebagainya. Ini yang akan kami kongsikan bersama anda sebentar lagi. Kami nak berehat dahulu seketika. Dan namun seperti mana yang kita tahu, kita terus memanjangkan doa kita untuk apa yang kita hadapi sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana al-aman lana wa li usratina wa zurriyatina wa sukan Malaysia wal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat aynama kanu والناس في العالم كلهم من البلاء الوباء والأمراض والأسقم والطعن والطاعون والمصيبة والأذى والسوء وخاصة كوفيد-19. اللهم تحسنا بذي الملك والملكوت واعتصمنا بالعزة والجبروت وتوكل على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلنا في حرز الله ودخلنا في حفظ الله ودخلنا في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفينا حاميم عين سين قاب
همينا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini yang seperti telah pun diwar-warkan awal tadi. Kita nak kongsikan tentang topik kerja dari rumah dalam tempoh PKP ini. Tapi kejap Fiza, awak datang ke Seri Pentas, awak sekarang mengacara. Tapi awak boleh bayang tak kalau awak kat rumah, apakah agaknya cabaran yang paling besar untuk awak kalau kerja di rumah? Sebenarnya kan Farin, adik saya bekerja dari rumah. Kat rumah saya ramai orang, ada nenek, ada anak buah dan sebagainya. Nenek saya dalam keadaan uzur. Jadi kadang-kadang waktu tengah buat kerja tu, ada masa-masa tu kenalah sebab saya pun bekerja di rumah juga. Kita di Wanita Hari Ini kan. Ada masa tu nak kena bantu nenek mungkin tukarkan lampin, lepas tu nak lap bagi makan dengan keadaan yang uzur tu. Maksudnya kadang-kadang ada waktu dia menjerit. Macam adik saya pula, saya tengok cabaran dia tengah nak buat kerja, nak duduk atas peha, nak susu. Saya kira bukan mudah hakikatnya untuk bekerja dari rumah. Tapi cara untuk kita mengendalikan waktu tu amat penting sekali. Betul. Jadi kalau saya rasa saya dah ada laptop atas katil dekatnya. Lepas tu tertidur. Tapi bos pesan, rumah jangan tidur. Jangan tidur. Okey, baik. Kita kali ini bersama dengan seorang ibu yang berkerjaya dan kali ini terpaksa bekerja dari rumah sekitar PKP ini. Kita bersama dengan Puan Siti Nur Rahmah Muhabsyah. Assalamualaikum Puan Siti Rahmah. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Dah masak makan tengah hari ke belum? Dah sedia dah pagi tadi. Hari ni hari Isnin dah punch card belum ni? Kita online dulu awal-awal pagi. Okey. Online. Okey. Puan Rahmah mungkin boleh kongsikanlah. Puan Rahmah bekerja di pejabat. Jadi apabila diberi tugasan ataupun kelonggaran untuk bekerja dari rumah ketika ini, adakah jadualnya tetap sama macam bekerja di pejabat ataupun ada sedikit kelonggaran ataupun perbezaannya? Okey, Assalamualaikum semua. Saya Rahmah. Okey, jadi untuk rutin bekerja tu memang sama. Maksudnya kalau start pukul 9 sampai 6 tu kita sama, masih ada meeting. Okay. Tapi rutin sebagai ibu duduk di rumah, ada extended family, ada family macam ni. This is the real struggle lah sekarang. Ada 2 orang anak kan? 2 orang anak, seorang suami dan ada juga adik juga dekat rumah ni. Okey, kita nak tanyalah keadaan sebenar. Mungkin ramai yang tak tahu, kalau siapa yang memang seperti anda, mereka akan fahamlah. Okey, kalau katalah ada meeting, ada video conference dengan banyak pihak dan sebagainya, macam mana lari dalam bilik kunci pintu ke ataupun halau semua orang ke, macam mana agaknya? Kadang-kadang tu memang terpaksa halau. Tapi kalau ada macam sebab suami saya pun bekerja di rumah juga. Jadi macam yang Fahrin dengan Fiza nampak lah. Saya terpaksa duduk je dekat atas peha. Kena lari sekejap. Kata saya toilet break. Kejap-kejap nak layan. Tapi nak tahulah, apakah cabaran yang paling sukar yang mungkin dialami oleh pekerja yang bekerja di rumah, dan apa juga yang mungkin Rahmah ingin majikan faham tentang cabarannya bekerja di rumah ni? Okey, jadi setiap seorang pekerja, dia punya struggle dan challenge dia berbeza, especially untuk yang ibu. Lagi-lagi ibu yang anak kecil ataupun masih bersekolah. Jadi kalau work from home pada konteks biasa, memang sama. Macam okey dan boleh support banyak benda, productivity. Tapi ketika PKP ni, semua orang di rumah, kami memang kena masak, kena layan anak-anak. Jadi distraction tu ada. Jadi kita susah sikit nak fokus. Tapi dekat tempat kerja, kami masih lagi expected untuk deliver perkara ni seperti biasa, business as usual. Jadi itu adalah biggest challenge for us untuk fokus dan minimize the distraction. Macam dulu memang tak nampak anak-anak kan. Yang ni macam mana nak ikat dia tu tak boleh. Jadi macam mana memang kena
adjust lah dari situ. Okey, saya kira sekarang majikan dan mungkin rakan-rakan sekerja semua faham cabaran masing-masing. Tetapi secara panduan ataupun etika ketika bekerja dari rumah tu, apa sebenarnya? Mungkin kalau boleh dikongsikan daripada kumpulan majikan anda dan juga rakan-rakan? Jadi rasanya lebih kepada memahami. Jadi di syarikat saya, manager sangatlah caring. Jadi setiap hari dia tanya, okay, how are you today? Apa benda yang kita boleh tolong? Sebab dia lebih kepada best time management dan juga kepada macam mana majikan dan juga pekerja tu saling komunikasi. Walaupun kita jauh, kita berkomunikasi, kita tunjukkan, share. Dekat dalam WhatsApp ataupun dalam Teams kan, kami share juga, hari-hari buat apa. Saya share juga ada gardening, saya punya manager pun share pasal dia pun sambil meeting, sambil lari dekat teknik. Jadi communication tu sangat penting. Dari segi teknologi, Alhamdulillah memang rasanya majikan semua memang dah bagi platform yang sangat bagus untuk kita berkolaborasi walaupun jauh. Okey. Orang kata jauh dari segi jarak tapi dekat tetap di hati dan emosi. Okey, Rahma mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton. Ini juga mungkin yang diinginkan oleh ramai dalam kalangan kita. Dapat bekerja, menjadi seorang wanita yang berkerjaya dalam masa yang sama, dapat memberi masa juga kepada keluarga. Bagaimana kita nak lihat perkara bekerja dari rumah ini sebagai sesuatu yang positif dan juga produktif sebenarnya? Jadi sekarang ni dalam konteks PKP, memang berbeza. Jika work from home sebelum PKP, memang kita banyak juga analisa sebelum ni, research cakap banyak meningkatkan produktiviti sebab kita dah kurang commuting time. Cuma ketika PKP ni memang is a trying time sebab everyone is at home, tak boleh keluar dan kita banyak kena masak lah, kena buat semua benda sendiri. Homeschooling sendiri, setiap hari mereka ada kerja. Jadi kita kena attend dia orang. Tapi sebenarnya kalau kita keluarkan faktor PKP, banyak sangat produktiviti boleh ditingkatkan dari segi personal, work-life balance dan juga dari segi majikan. Sebab majikan tak perlu dah letakkan workspace. It's all about trust dan lagi tinggilah. Itu dia. Saya suka apa yang disebut tentang work-life balance tu. Itu yang kita inginkan dan perlu ada dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Nur Rahma di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Semoga terus selamat bekerja. Okey. Baik, di sini kita ada satu komen ataupun perkongsian daripada RC Lin. Yang ini, terima kasih kerana komen di Facebook kami. Okey, katanya work from home ni kena ada depan laptop 9 pagi hingga 6 petang. Stress level lebih tinggi sebab kena buat dua kerja office dan kerja rumah. Ada family yang kena take care tapi on the same time people out there expect untuk kita siapkan kerja balas email on time. Mungkin ini sedikit keluhan pada cabarannya, Fiza. Ini yang tadi Rahmah kata tu, perlu ada time management untuk kita. Dan juga sokongan majikan saya rasa. Ya. Dan ini yang juga kami nak kongsikan kepada anda lagi, perbincangan kita dengan lebih mendalam lagi. Kita bersama dengan perundi motivasi sebentar sahaja. Lagi. Tapi kan Farin, kalau kita cakap tentang pengalaman ni, mungkin ada orang pengalamannya berbeza-beza. Kalau saya berborak dengan rakan-rakan yang dalam kumpulan sekolah saya kan, rata-rata mereka reunion reunion. Memang mereka mengatakan bahawa betul duduk kat rumah ni mereka rasakan macam ada kerja dari rumah ni mungkin ada kalanya mungkin memerlukan komitmen yang lebih tinggi. Tetapi mereka lebih berasa gembira sebab dalam masa yang sama boleh melihat anak-anak, boleh masak untuk suami, boleh mengemas rumah. So jadi itu yang kita katakan waktu yang berkualiti dan juga produktiviti juga meningkat kerana kita nak fokus. Tahu bos nak call ni pukul 1.10. Touch up. Jadi ini mungkin cabaran ataupun kalau orang katakan temannya the new norm. Kan satu norma yang baru yang mungkin kita boleh sesuaikan selepas tempoh ini nanti di mana kita boleh membuktikan, kita menyedari bahawa kita mempunyai potensi untuk bekerja dengan lebih baik. Okey Kak, kita nak berkongsi juga Kak, wanita hari ini juga bekerja dari rumah. Saya lihat rakan-rakan saya ni
Sebenarnya bukan saja jarak sosial kami, tetapi juga apabila kami, kalau anda perasan, sebenarnya kami diberi pada dua kumpulan, betul tak Fiza? Kita ada kumpulan A dan juga kumpulan B. Jadi kumpulan A akan bekerja daripada hari Rabu, Khamis dan juga Sabtu. Rina Sugita. Rina Sugita dan tim produksinya. Dan kami bekerja di hari Isnin, Selasa dan juga Jumaat. Dan setiap kali kami lepas bersiaran, kami akan duduk sana dan buat video call dengan semua sebenarnya ahli kami kumpulan. nak kongsikan kepada anda, cuma kita ada sedikit masalah teknikal dengan visual tersebut, tak dapat kami nak kongsikan. Tapi sebenarnya saya kira dalam tempoh ini sememangnya ramai dalam kalangan anda yang sedang menonton ini juga bekerja dari rumah. Dan ini yang kita nak katakan dan kita nak wawarkan kepada anda, bagaimana untuk kita mengisi waktu lapang kita itu dengan sebaik mungkin untuk kita membuat jadual kita, Farid. Jadual waktu kerja kita, jadual harian kita di rumah untuk melayan suami ataupun anak-anak, ataupun bagi yang mungkin tidak mempunyai keluarga, untuk mereka melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lebih produktif di rumah, sebab ada yang tinggal seorang kat rumah. Betul. Dan inilah yang kita akan kongsikan bersama dengan perunding motivasi kita, yang beliau akan memberikan tips dan juga nasihat kepada kita semua, mungkin untuk mendisiplinkan diri, bagaimana caranya menangani tekanan apabila bekerja daripada rumah, dan mungkin keperluan-keperluan kita ataupun persediaan mental dan fizikal kita kalau kita harus bekerja dari rumah. Lagi-lagi kadang-kadang ada orang tu dia kerja kat rumah, dia punya workstation dekat sini. Depan tu katil dia. Kan? Jadi macam mana kita buat katil memanggil-manggil? Ataupun kadang-kadang anak yang kecil-kecil macam Puan Rahmah tadi kan, anak 2 orang. Ada orang yang anak ada 5 orang. Dalam tempoh sekejap, seorang nak susu, seorang nak makan Nestum, seorang nak tukar lampin, seorang nak buang air dan sebagainya. Bagaimana agak-agaknya ibu-ibu ini, anda penonton-penonton, kalau boleh terus kongsikan pengalaman anda bersama dengan kami, dan bagaimana agaknya anda dapat mengatasi masalah ini dengan sebaik mungkin, yang mungkin juga nak dikongsikan tips-tips ini bersama dengan penonton yang lain. Betul. Saya bila ada menghubungi beberapa rakan, bila mereka bekerja rumah depan laptop, tengok ni aku depan laptop ni. Lepas tu ada kat belakang perbang. Jangan gaduh. Tapi bercakap dengan kita, juga terpaksa bekerja. Jadi itu satu yang cukup menarik. Tak apa lagi satu masalah je. Kadang-kadang kita ni bekerja depan laptop, tapi kan tepi kanan, kiri, depan ada makanan, ada minuman. Itu pun jugalah mungkin yang dilalui oleh anda, sebab ada juga dalam kalangan kita ni yang takut juga duduk kat rumah dalam tempoh PKP ni, takut mungkin berat badan mereka berlebihan dan sebagainya. Okey, tak apa, sekarang ni kita bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Halo, Waalaikumsalam. Doktor sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patut kita cuba usahakan untuk video call Dr. Syed Adam. Okey. Tapi tak mengapa, mungkin kita ada masalah teknikal. Kita terus bercakap dengan dalam panggilan telefon ini. Jadi, Dr. Syed, bagaimana ni kita bila kata kita work from home ni, cabaran-cabarannya dan bagaimana kita untuk mengatasinya? Soalan yang begitu sukar untuk dijawab, tapi saya cubalah apa yang saya boleh kan. Silakan. Pertama sekali kita kena bersyukurlah sebab kita masih ada kerja untuk work from home. Ya. Sebab ada di kalangan kita yang mungkin menghadapi masalah dengan PKP ni, sebabkan kita tak dapat nak bekerja kan. Jadi kita juga kena bersyukur yang kita masih ada kerja, dan kita kena berterima kasih dengan frontliners kita. Untuk skop bekerja di rumah ni, saya nak limitkan perimeter tu kepada COVID-19 dan PKP lah, di mana dia datang secara mengejut. Ini bukan situasi yang biasa untuk orang yang biasa work from home, tapi ini orang yang biasa work in office kena work at home. Saya kaji, saya bukanlah expert, tapi bila ikut kajian saya dan ikut survey, saya tanya orang, masalah yang atau cabaran yang dihadapi ialah pertindihan 3 lapis, iaitu pertindihan tanggungjawab, pertindihan masa melakukan tanggungjawab, dan pertindihan tempat. Sebab tanggungjawab di office sekarang bertindih dengan tanggungjawab kerja di rumah. Masa untuk menjalankan tanggungjawab di office bertindih dengan masa untuk menjalankan tanggungjawab di rumah. Dan tempat untuk menjalankan tanggungjawab di office dan di rumah adalah di rumah. Dia bertindih juga. So, pertindihan 3 lapis ni menyebabkan kita ada masalah kesongsangan keutamaan.
prioriti kita mungkin akan berubah. Di mana mungkin ada benda yang perlu diselesaikan kerja yang urgent dan at the same time diaper anak kena tukar. So dua-dua disebabkan pertindihan masa, jadi kita menghadapi masalah untuk menentukan prioriti mana untuk diselesaikan. Okey. Jadi kita nak tahulah itu cabaran yang ada mungkin bagi mereka yang work from home ataupun work at home ketika ini. Tapi bagaimana pula cara untuk kita membantu mereka yang mungkin mengalami masalah tersebut untuk meringankan masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka? Bagaimana mereka harus tahu untuk memilih mana satu prioriti, dan bagaimana pula mungkin kalau yang dah berkeluarga tu suami juga mungkin boleh memainkan peranan dalam meringankan beban mereka ini? Alright. Pertama sekali, kita kena menerima hakikat yang tak ada Panadol ataupun fast relief untuk cabaran ni. Semua baru dalam menghadapi cabaran ni dan tak ada pengalaman. Jadi yang kedua, kita perlu pastikan tim office dan tim rumah faham cabaran pertama dan kedua tadi. Pertindihan 3 lapis dan kesengsanggan utama. Di mana kita dapat berbincang untuk neutralisekan tindihan tanggungjawab tersebut. Kita mesti fleksibel dalam nak buat tanggungjawab yang mana satu. Macam yoga pose lah, you kena fleksibel. Dan persefahaman antara tim kerja dan tim rumah ni sangat penting. Isu dia lagi satu ialah di tim rumah kita ada kanak-kanak yang mana dia tak makan rasional. Contoh, saya tengah buat kerja semalam, hari tu saya tengah buat, lepas tu saya kerja sebagai peguam di Shoot Lane and Bob. So dengan discussion tentang satu legal research yang kami perlu keluarkan, anak saya datang umur 3 tahun dengan teddy bear. Dia tanya, "Daddy, can you catch me?" Dia nak ajak saya main kejar-kejar. Baik. Hati saya memang nak main kejar-kejar dengan dia daripada saya nak buat kerja tu. Tapi ada prioriti yang kita kena setkan dan disiplin yang kita kena ada, dan saya terpaksa secara dengan hati yang sangat berat untuk menolak dia ke tepi untuk saya boleh selesaikan kerja. So, persefahaman tu kena ada, cuma dengan kanak-kanak ni you kena pandai main dengan keadaan tu lah. Mungkin selepas tu kena spend more time dengan dia. Baik. Jadi saya kira daripada Dr. Syed Damsi, saya dengar beberapa kali menyatakan tentang prioriti ataupun keutamaan itu dan juga bagaimana kita menyesuaikan dan menangani tekanan yang berada di rumah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Syed Adam Al-Habsyi kerana bersama kita pada hari ini. Selepas kita nak berehat dahulu seketika, tapi sekembalinya nanti ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda. Komen daripada rakan kita di Facebook cukup menarik sekali pengalaman yang dikongsikan saya rasa oleh macam tengok sama saya punya daripada Alia Helmi. Betul. Kan? Okey, kita akan kongsikan selepas ini. Jadi kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama dengan kami lagi. Teruskan beri komen anda di Facebook. InsyaAllah kami akan kongsikan. Tapi sekarang ni yang telah bersedia di talian panggilan video kita adalah seorang pelakon wanita yang cukup orang kata petah mulutnya. Ini dia, kita bersama dengan Liza Abdullah. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Berseri nampaknya di rumah tu. Allah, dah tahu dah setengah standby lah. Kenapa berseri? Farin Ahmad pula dekat situ. Kaliza adalah seorang pelakon kan. Pelakon sekarang bercuti Kita PKP sekarang ni tak boleh ada sebarang penggambaran. Itulah masalahnya sekarang ni, rasa macam bukan tak pernah pun duduk kat rumah selama ni. Tapi bila kita tengah shot shooting, kita kena stop. Of course kita akan rasa something yang macam apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Tapi kita kena teruskan juga. Macam saya ni duduk seorang kat rumah, ini dia ditepulah kat rumah ni sekarang ni. Tapi tak apa. Apa antara aktiviti yang Liza lakukan di rumah ni dalam tempoh hari ni dah 13 hari kan? Apa agaknya aktiviti lakukan? Okey, sebenarnya dalam masa yang sama kami tetap berhubung dengan production sebab di mana kami ni bila kami menjalani penggambaran, kami ada TX. Kami ada masa-masa yang macam drama tu sepatutnya keluar sekian waktu. Jadi bila waktu terjadi macam ni, kami sentiasa berkomunikasi sebab nak menyusun balik jadual. So kena sentiasa berhubunglah dengan orang pihak production, dan dalam yang sama apa lagi yang nak dibuat di rumah ni,
carilah kawan-kawan dan sentiasa berupdate dan sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain. Okey, kalau okey, kalau kita tengok kita ni dah biasa rutin kita selalu sibuk bekerja di luar. Betul. Dan tiba-tiba terperap dekat rumah ni. Macam mana Liza sendiri mencari aktiviti yang orang kata boleh meningkatkan produktiviti? Mungkin apa agaknya yang dibuat di rumah tu? Okey, sebenarnya macam ni, memang selama ni pun selama menjalani penggambaran, kalaupun ada aktiviti, saya memang sebenarnya antara manusia, walaupun saya suka cakap banyak, saya suka bercampur dengan kawan-kawan, tapi sebenarnya saya memang suka menghabiskan masa saya berseorangan di rumah. Memang dari dulu lagi. Jadi saya tak ada rasa benda tu terlalu kata orang tu mengganggu perjalanan hidup saya sehari-hari, tak ganggu pun. Tapi cuma bila kita dah biasa ada jadual-jadual penggambaran, tiba-tiba kita tak dapat benda tu. Macam kita dah merancang, sekian waktu kita kena duduk rumah, sekian waktu kita kena bekerja. Jadi of course lah, sebagai pelakon yang memang suka berada di lokasi bila time bekerja tu, kita akan rasa macam kita kehilangan. Nak keluar tak boleh, nak pergi meet up dengan kawan-kawan tak boleh, hanya boleh berhubung melalui telefon ataupun bertanya khabar dia lagu WhatsApp, itu saja. Tapi saya percaya sangat dan yakin sangat semua ni memang ada rahmat yang tersembunyi yang kita semua tak tahu apa yang kita akan dapat selepas ni, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Dan kami pun doakanlah Kak Liza akan terus kekal sihat, produktif di rumah kan. Mungkin ada sedikitlah juga pesanan yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada wanita-wanita yang menonton yang bekerja di rumah untuk terus kekal tenang. Silakan. Okey, sebenarnya secara tak langsung saya bekerja di rumah juga. Bekerja tu dari segi macam berhubung dengan pihak production. Jadi sebenarnya kita kena akur dengan apa yang dah berlaku sekarang ni. Kita dengar je lah cakap. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni kita semua kena tolong-menolong di atas satu sama lain. Menolong diri kita sendiri dan menolong semua yang berada di luar sana supaya dengarlah. Saya rasanya benda ni dah berbuih dah. Daripada budak kecil yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai orang tua dah menasihat. Kalau tak faham-faham juga tak tahulah. So dengan keadaan sekarang ni duduklah masing-masing ada rumah. Sedangkan gelandangan di luar pun orang dah dapat ke tempat untuk tinggal satu tempat berkumpul. Apalagi kita yang memang dah ada rumah. So bersyukur dengan nikmat yang ada. Pertukaran kita hanya sekali mendengar saja apa-apa perkabaran, apa-apa berita kita dengar dengan baik. Dan satu saya ingatkan kepada semua yang saya rasa memang dah menjadi satu keseronokan masyarakat kita di luar sana yang suka menghebahkan berita-berita yang belum ada kesahihan. Dan saya pesan dengar betul-betul, kalau tak betul, even betul sekalipun kalau boleh tak payahlah kita nak wawarkan sebab sekarang kita 24 jam. Sekarang kita dah diberitahu apakah perkembangan terkini. Jadi duduk rumah, jaga diri sendiri, kita jaga diri kita. Itu saja. Dan 12 tengah hari tengok wanita hari ini. 12 tengah hari memang dah menghadap. Ni tadi program ni saya 1 jam dah duduk depan ni. Tak bergerak. Tak bergerak 1 jam. Tengok nak hari-hari. tengok Farin Ahmad, nak tengok Fiza. Terima kasih. Tengok hari-hari. Terima kasih kita ucapkan kepada Liza Abdullah. Macam kita kami mendoakan semoga Liza Abdullah akan terus sihat, terus kekal, produktif dan sebagainya. InsyaAllah sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga sebenarnya nak kongsikan sesuatu yang istimewa kepada anda. Ini persembahan istimewa khusus untuk anda penonton-penonton wanita hari ini yang dirakamkan dari rumah oleh Kita persembahkan Ismail Izani. Silakan. Di saat ku gelita di selimut sengsara, kau bagai bintang bersinar. Dan bila ku terluka dihiris kisah lama, kau kaburi semua bayangan. Ku berharap tertulis kita selamanya. Kau hadir dalam mimpiku, dalam setiap doaku. Terangilah cinta ini agar bahagia. Kau hadir memeluk jiwa, jawab segala tanda tanya. Kau satu-satulah nyawa, bagaikan udara. Dan bila ku terluka dihiris kisah lama, kau kaburi semua bayangan. Ku berharap tertulis kita sampai surga. Kau hadir dalam mimpiku,
setiap doaku, terangilah cinta ini agar bahagia. Kau hadir memeluk jiwa, jawab segala tanda tanya. Kau satu-satulah nyawa, bagaikan udara. Tak mampu aku melepaskan dirimu, aku rayu dan sesungguhnya aku mau kamu tahu. Hadir dalam mimpiku. Oh yeah. Dalam setiap doa, terangilah cinta agar bahagia. Hadir memeluk jiwa, satu-satulah bagaikan udara. Mimpiku, doaku, jiwa, tanda tanya. Nyawa persembahan daripada Ismail Izzani yang istimewa dirakamkan khas dari rumah khusus untuk penonton-penonton wanita hari ini. Kita bersama dengan Ismail di talian. Assalamualaikum, Mail. Waalaikumsalam. Mail, nak tahu tak, kira ini ni awak ke panggilan telefon kita, kira awak juga bekerja dari rumah ni, mempromosi karya anda dari rumah, betul tak? Ya, betul. Stay at home. Alhamdulillah, Okey. kekal produktif walaupun berada di rumah. Mungkin kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi merakamkan lagu tersebut untuk dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini. Tapi nak kongsikan, nak tanyalah juga Mail, dekat rumah rakamkan lagu, rilis lagu baru dalam tempoh PKP ni kan, apa cabaran yang dilalui oleh Mail sendiri? Cabaran dia macam-macam jugalah sebenarnya. Tapi memang tak mudah untuk promosi dekat rumah, untuk kerja di rumah. Tapi apa-apa pun kita still kena ikut arahan untuk kebaikan rakyat lah. InsyaAllah. Okey, baik. Mungkin kalau secara khususnya kita berbicara mengenai lagu Nyawa ni, Mail. Okey, penciptanya dan juga liriknya mungkin boleh dikongsikan dengan kita semua. Okey, penciptanya daripada Iki, Firdaus Rahmat dan juga Abang Omar K. So, it is World Peace Entertainment punya in-house. Alhamdulillah, lagu Nyawa ni dah rilis 2 hari lalu. Dan itulah, susah jugalah sebenarnya untuk rilis. Banyak cabaran dia. Tapi apa-apa pun, saya lega sangat-sangat dapat share this music. And basically, it's a new love story, romantic punya song lah. Kalau boleh Mail kongsikanlah sedikit romantic love song ni kan, ceritanya berkaitan apa sebenarnya? Okey, sebenarnya saya dapat banyak feedback pada orang. Macam ada yang bagi komen rindu nak dengar main lagu ballad, teringin nak dengar main lagu ballad dan sebagainya. So saya plan dengan label masa tu, meeting tiba-tiba saya cakap macam why not kita buat satu lagu yang acoustic romantic song. So macam lagu ni is in my head lah for a few days. And Alhamdulillah bila dah dapat release tu, MV pula tak dapat nak shoot macam tu. So kita orang dapat buat animation lah. And Alhamdulillah animation tu pun orang senang faham. Okey. Okey, Mail. Tapi apa yang menarik perhatian apa yang kita saksikan sekarang ialah kira video klip ini menunjukkan lukisan ataupun animasi ini. Adakah idea ini ataupun sebenarnya kerana PKP ini Mail tak boleh muncul terus jadi macam ini? Tapi kalau kita tengok juga kan Pahlawan-pahlawan semua kan. pahlawan-pahlawan berkuda dan sebagainya kan. Apa simboliknya tu? Okey, simbolik dalam MV ni sebenarnya kita nak buat satu epic love story. Which is ada 2 negara. So kita sebenarnya kena sentiasa bersama, tak kira apa-apa bangsa macam itulah.
Okey, jadi cukup kreatif. Saya kira satu pendekatan yang berbeza untuk lagu Nyawa ini. Baik, Mail, mungkin sebarang pesanan akhir kepada peminat-peminat anda bukan saja mengenai lagu ini tetapi juga pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia dalam situasi PKP dan COVID-19 ini. Silakan. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang mendengar lagu saya dan juga support. By the way, Nyawa is going to be lagu pertama dalam album saya. InsyaAllah akan rilis album tak lama lagi. Dan saya juga akan just nak ucapkan kepada semua rakyat Malaysia supaya di rumah, jangan keluar and jangan gaduh-gaduh. Kita kena bersatu dalam keadaan sekarang ni. Betul. Kita kena bagi sama yang kuat. Ya, InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ismail Izani di atas perkongsian tersebut. Kami juga doakan lagu ini walaupun dilancarkan di rumah, dalam tempoh ini akan terus mendapat sokongan yang jitu dan juga Rasa padu. dah boleh cari dah online dari tu. Nyawa seluruh Ismail Izani. rakyat Malaysia. Baik, Okey. terima kasih. Sebelum kita nak membuat sedikit rumusan berkaitan topik kita hari ini, seperti yang telah pun kita janjikan di awal Komen tadi. di Facebook ni, menarik. Daripada Alia Helmi, katanya kerja dari rumah ini saya dah lalui dekat 4 tahun. Distraction tetap ada. Bila anak tidur, itulah kita kena cepat back on track. Katanya beliau merupakan usahawan online, kena keep track customer. Suami pula makan gaji majikan. Sebelum PKP, siap angkut anak ke sana ke sini. Cuma bila PKP ini banyak guna servis runner. Somehow bersyukur anak dan suami depan mata boleh tiap hari bekerja minta staff update live location. Tipsnya. Jadi ini antara tipsnya. Jadi kepada anda di rumah, wanita yang berkejaya, jadual kena buat, sediakan bahan masakan lebih awal dan juga kalau ada kartun ke apa, please standby untuk anak-anak dan toys untuk anak-anak. Itu mungkin tips-tips ringkas daripada Alia. Terima kasih. Yang last tu Alia. penting sekali. Kami bergilir tengok anak. Betul. Tanggungjawab dikongsi bersama dan pemahaman majikan juga sangat penting dalam situasi-situasi sebegini. Tapi kalau daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang telah pun dikongsikan oleh tetamu-tetamu yang sempat kita hubungi secara panggilan telefon dan juga video itu tadi, rata-rata yang paling penting sekali kena bijak untuk mengurus waktu kita. Harus berbahagi waktu dengan anak dan juga majikan dan juga bergilir-gilir bersama dengan suami untuk menjalankan tanggungjawab agar kita juga dapat menjadikan waktu bekerja di rumah ini sebagai waktu yang berkualiti, produktif untuk work-life balance. Baik, kita akan kembali selepas ini. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Berehat seketika. Wanita hari ini. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung wanita hari ini tapi kami masih ada lagi perkara-perkara yang ingin dikongsikan. Contohnya mengenai saluran baharu TV9 yang bermula 1 April, saluran 119 iaitu TV9 akan bertukar kepada saluran 149. Jadi harap maklum kalau mencari TV9 itu buka kepada saluran 149. Ingat tahu 2 hari je lagi. Okey, dan kami juga nak war-warkan sesuatu kepada anda yang ingin terus membantu untuk tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 ini sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19. Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP Humanitarian Fund merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal, frontline iaitu mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas kerajaan, doktor, jururawat kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak ini dan keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund Maybank seperti di nombor yang tertera di kaca TV ketika ini. Dan setiap sumbangan anda tidak kira besar atau kecil amat-amat bermakna dan sumbangan anda akan dikecualikan dari cukai. Jadi kita terus mengharapkan bantuan dan sokongan daripada kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk terus bantu menangani wabak COVID-19 ini di Malaysia. Tak kiralah sikit ataupun banyak, sedikit sumbangan anda mungkin dapat memberi sinar ataupun senyuman buat mereka yang memerlukan. InsyaAllah esok kita akan kembali dengan satu lagi topik. Cabaran kita setiap hari Selasa kita ada masakan di distrik pentas ni. Tapi macam mana kita nak masak ni hari esok ni? Okey, esok kami juga nak kongsikan kepada anda menu PKPWHI yang mana sempat juga kami ambil mana-mana rakan-rakan kita di Wanita Hari ini yang berkongsi di hashtag menu PKPWHI. Kami akan rangkumkan esok. Satu yang menarik dan juga kreatif. Kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum. Mencari salah masih ada jalannya.
duga-dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan lebih dari jiwa dan raga demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditepuhi. Keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah. Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan